Dalam bulan Februari 1980, kira-kira seminggu sebelum sambutan perayaan Tahun Baru Cina, laporan perisikan menyatakan terdapat petunjuk seramai 6 orang pengganas komunis di kawasan terpencil Hutan Bentong telah meminta bekalan makanan dari kumpulan penyokong mereka. Adalah menjadi kebiasaan bagi anggota pengganas Parti Komunis Malaya (PKM) membuat acara sambutan perayaan bila tibanya Tahun Baru Cina. Menurut laporan risikan itu, kumpulan pengganas komunis ini telah meminta bekalan daging khinzir untuk dihantar kepada mereka. Memandangkan daging khinzir tidak boleh disimpan lama, menurut perkiraan Special Branch, kemungkinan mereka mengambil bekalan daging tersebut adalah tinggi dan dalam masa terdekat, beberapa hari menjelang perayaan yang dinantikan. Bagaimanapun tiada maklumat tepat tentang lokasi pertemuan mereka di dalam laporan risikan tersebut. Tetapi dianggarkan antara kilometer 30 dan 31 Jalan Lama Kuala Lumpur Bentong. Sebagai tanda lokasi pertemuan, pengganas komunis akan meletakkan tanda anak panah yang dibuat dari daun-daun menghala ke arah kiri jalan dari Pekan Bentong ke Kuala Lumpur. Dua pasukan ronda WET 69 Delta 1 dan Delta 2 di bawah pimpinan ASP Muhammad Yunus Lazim digerakkan ke kawasan tersebut pada malam 11 Februari 1980, 4 hari sebelum tarikh penghantaran bekalan makanan tersebut akan dibuat. Mereka mengambil perlindungan 2 km di dalam hutan dari lokasi tersebut untuk mengelakkan dari dikisan oleh pengganas komunis dan menggagalkan misi tersebut kerana objektifnya adalah untuk mengikut pengganas komunis balik dan mengenal pasti kedudukan ken mereka di dalam hutan. 2 hari kemudian, pada 13 Februari 1980, Special Branch mengesahkan bekalan telah dihantar. Kini tugas kumpulan ronda adalah mengesan drop-off point tempat bekalan dihantar. Mereka berjaya menemui kesan tayar sebuah van membuat U-turn, sedikit taburan beras dan 1 paket mi segera yang jatuh semasa kerja pemunggahan dilakukan. Mereka juga mengesan tanda-tanda pergerakan 6 hingga 8 orang di kawasan tersebut. Kesan tapak kaki agak dalam menandakan mereka membawa barang-barang yang berat. Memandangkan waktu telah menunjukkan jam 6 petang, kumpulan ronda WET 69 Komando mengambil keputusan bermalam di situ. Mereka tidak memasak makanan pada malam itu untuk mengelakkan bau masakan dikesan musuh dan hanya bergantung kepada ransum tempur dan air minuman sahaja. Anggota pasukan ronda tidak dapat tidur pada malam itu kerana hujan turun dengan lebatnya selepas tengah malam. Subuh keesokannya mereka meneruskan penjejakan. Mereka bernasib baik walaupun hujan lebat pada malamnya. Kesan pergerakan musuh masih kelihatan jelas. Ketika mereka berehat di atas sebuah bukit, tiba-tiba terdengar suara orang bercakap-cakap untuk mengenal pasti sama ada pengganas komunis ataupun penoreh getah. WET 69 Komando menghantar 2 anggota untuk meninjau ke arah suara tadi. Ketika sedang mereka merangkak, salah seorang telah terlanggar batu yang bergolek turun dari bukit menuju ke arah suara tadi. Berlaku tembak-menembak dan musuh berjaya melarikan diri. Dalam penjejakan berikutnya yang mengambil masa setengah hari, mereka telah ditembak apabila tiba di satu kawasan kaki bukit. Setelah pengganas komunis berundur, kumpulan ronda WET 69 Komando menemui kesan darah seorang pengganas komunis yang cedera dan kawasan kemah seluas 90 meter persegi yang dilengkapi dengan bilik syarahan, dapur dan tandas. Kem ini dianggarkan boleh menempatkan 30 pengganas komunis. Terdapat juga baju-baju orang awam yang mungkin merupakan rekrut baru PKM di situ. Penjejakan diteruskan walaupun pergerakan agak perlahan kerana dikuatiri pihak musuh memasang banyak jerangkap sama. Mereka terpaksa melalui denai yang sempit dan dalam satu barisan sahaja untuk mengelak risiko jerangkap sama. 6 hari berikutnya, pasukan ronda WET 69 menemui 2 tempat rehat yang jaraknya 300 meter antara satu sama lain. Kesan-kesan menunjukkan musuh bermalam di situ hanya 1 malam sebelum meneruskan pergerakan. Pada hari yang ke-10 operasi, pasukan ronda menemui sebuah lagi kawasan rehat 1,200 meter dari lokasi kawasan rehat terakhir yang ditemui. Pasukan ronda berhenti rehat di situ dan semasa berjalan mencari punca air, Konstebel Halim bin Putih, operator radio, telah terpijak jerangkap sama dan kakinya putus separas lutut. Mereka terpaksa meletupkan beberapa batang pokok untuk membolehkan mangsa dikeluarkan dari kawasan tersebut dengan kaedah winching. Proses evakuasi mengambil masa kira-kira 15 minit
setelah ketibaan helikopter. Insiden ini tidak melemahkan moral para anggota Wet 69 Komando, tetapi membangkitkan kemarahan mereka. Manakala di pihak musuh, dengan terdengarnya bunyi letupan, ia menggalakkan mereka memasang lebih banyak lagi jerangkap samar. Pada ketika ini, 8 lagi pasukan ronda Wet 69 telah dimasukkan ke dalam kawasan operasi. Mereka menemui 5 lagi tempat perhentian kawasan rehat musuh. Terdapat tanda-tanda pengganas komunis telah kehabisan bekalan makanan dengan penemuan kulit monyet, kulit ubi kayu, kulit rangka kura-kura dan kulit pisang muda. Pada 20 Februari 1980, untuk melengahkan pasukan pergerakan musuh, Wet 69 Komando telah meminta bantuan tembakan artileri dan serangan udara menggunakan jet tebuan. Selama seminggu berturut-turut, tembakan artileri dibuat pada waktu malam untuk menghalang musuh berehat dan membuat mereka sentiasa bergerak. Koordinasi lokasi yang diberikan oleh Wet 69 Komando kepada pasukan artileri agak tepat kerana terdapat penemuan kesan darah yang menggambarkan musuh berada di dalam posisi tindak. Selepas tamat tembakan bantuan dari pasukan artileri, 2 batalion pasukan polis hutan telah digerakkan di kawasan sekitar Genting Highlands bagi menghalang pasukan komunis yang diburu bergabung dengan pasukan Armed Work Force AWF mereka. Jika ini berlaku, mereka akan dengan mudah dibawa keluar dari hutan dengan pakaian orang awam yang dibekalkan oleh pasukan AWF. Pada 27 Februari 1980, hari ke-17 operasi, Wet 69 Komando menemui satu lagi kawasan rehat musuh 3,000 meter dari penemuan terakhir. Adalah menjadi amalan biasa apabila sesuatu kawasan musuh ditemui, 3 anggota pasukan ronda akan diarahkan membuat pemeriksaan sebelum anggota pasukan ronda lain masuk ke kawasan tersebut. Risiko yang diambil oleh pasukan yang membuat pemeriksaan adalah amat tinggi. Kali ini, dalam masa kurang 3 minit, pemeriksaan dibuat. Sarjan Yusuf terpijak jerangkap samar dan cedera parah pada kaki kirinya. Dia juga ditarik keluar dengan helikopter. Penjejakan seterusnya menjadi semakin perlahan kerana telah berlaku 2 insiden jerangkap samar. Mereka jangkakan berada 2 hari di belakang pasukan pengganas komunis. Wet 69 Komando sekali lagi meminta bantuan serangan udara untuk menghalang musuh bergerak lebih jauh lagi dan membolehkan pasukan ronda Wet 69 merapati musuh lebih cepat. Kawasan seluas 2 petak peta telah ditandakan dengan 6 sasaran ditanda sebagai tempat kemungkinan pengganas komunis akan berhenti rehat. Sebuah helikopter Nuri bertindak sebagai forward air controller dengan menggogorkan smoke canister pada koordinat yang ditandakan. Dan seterusnya, pengeboman dilakukan oleh 2 buah jet tebuan. Selepas mendapat clearance, pasukan di darat melakukan penggeledahan di kawasan pengeboman dan mendapati koordinat kedudukan musuh yang diberikan oleh Wet 69 Komando untuk serangan udara adalah tepat. Terdapat kesan-kesan musuh berpecah kepada 2 kumpulan dan mereka telah kehabisan makanan.